Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nonida binti Muhammad Ali, memegang nombor metri A169677 akan membentangkan tentang projek akhir LMCP 1552, Pembangunan Mampan dalam Islam. Soalan yang diajukan ialah anda diminta untuk mencadangkan pelan pembangunan Kajang Bangi atau bandar-bandar lain yang anda biasa untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan. Cadangan anda perlu mengandungi ketiga-tiga juzuk pembangunan mampan iaitu melibatkan alam sekitar, ekonomi dan sosial. Ini merupakan peta Bangi Kajang. Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi adalah sebuah bandar yang terletak di Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Ia dinamakan sempena Bandar Kecil Bangi yang terletak jauh ke selatan, yang berada di antara Kajang dan Putrajaya, kira-kira 25 km jauhnya dari ibu kota Kuala Lumpur. Bandar Baru Bangi ini juga dikenali sebagai Bandar Pengetahuan. Hal ini kerana merupakan rumah kepada Universiti Kebangsaan Malaysia atau dikenali sebagai UKM. Terdapat juga universiti awam yang lain yang terletak berhampiran dengannya, iaitu termasuk Universiti Putra Malaysia dan Universiti Tenaga Nasional. Kajang. Kajang adalah sebuah mukim dan bandar di daerah Hulu Langat Selangor. Mukim ini berada bersebelahan dengan mukim sebenarnya Mukim Hulu Langat dan Mukim Ampang. Kajang terletak lebih kurang 21 km di sebelah tenggara Kuala Lumpur. Pusat-pusat utama di Kajang ialah Sungai Chua, Jalan Reko, Bandar Teknologi Kajang, Hill Park dan Bandar Baru Bangi. Kajang terkenal dengan sate. Hal ini telah membuatkan Kajang dikenali sebagai Bandar Sate. Terdapat 3 elemen dalam pembangunan lestari iaitu melibatkan alam sekitar, ekonomi dan sosial. Yang pertama ialah alam sekitar. Alam sekitar ini melibatkan aktiviti memelihara bumi, tiada pembaziran, penjagaan flora dan fauna. Aspek alam sekitar. Aspek alam sekitar ialah melibatkan proses mempromosikan program pengindahan dan landscape di kawasan kediaman, perdagangan dan perindustrian. Yang kedua ialah menggiatkan program-program penanaman pokok di tepi jalan serta melandscapekan kawasan lapang dan rekreasi. Dan akhir sekali ialah menggiatkan program-program kita semula di pelbagai peringkat. Seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dengan lebih tegas, menggiatkan pendidikan atas kepentingan penjagaan alam sekitar di pelbagai peringkat dan menggiatkan program-program pendidikan seperti kempen mencintai alam sekitar. Elemen kedua ialah elemen ekonomi. Dalam ekonomi, hendaklah tiada riba, kejujuran, governance, derma atau infak atau hadiah. Aspek ekonomi ini melibatkan aktiviti menggalakkan sektor swasta meneroka sumber pertumbuhan baru terutamanya dalam subsektor agro-makanan. Yang seterusnya ialah mewujudkan sektor perkhidmatan yang lebih dinamik dengan mensasarkan kegiatan sektor pelancongan teknologi komunikasi, pendidikan dan kesihatan, dan juga membangunkan industri halal dan berdaya maju dan kompetitif serta menggalakkan usahawan dalam negara menceburi bidang tersebut. Dalam elemen ini juga perlu memperkasakan sistem pendidikan bagi menambah baik infrastruktur di sekolah. Di samping itu juga meningkatkan peluang graduan mendapat pekerjaan dengan memperkenalkan pelbagai jenis program yang boleh meningkatkan nilai mutu graduan di alam pekerjaan dan mengadakan program pertanian berkelompok dan mengumpulkan kampung-kampung yang berdekatan untuk dijadikan sebuah bandar kecil. Elemen yang terakhir ialah elemen sosial. Dalam elemen sosial ini perlulah membantu individu yang memerlukan sedekah, peraturan dan undang-undang, keadilan dan akhir sekali ialah kebebasan. Aspek sosial yang perlu ada dalam elemen ini adalah mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu, keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan. Selain itu, memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan wajib peringkat sekolah rendah dan mendidik kemahiran sosial dan disiplin diri. Di samping itu, menanam nilai-nilai patriotisme di kalangan semua lapisan masyarakat.
Seterusnya, aspek ini juga hendaklah memastikan dalam menyediakan keperluan sosial iaitu dalam memberikan sokongan dan bimbingan kepada kaki tangannya. Di samping itu juga memperluaskan khidmat bimbingan kepada golongan sasar dan akhir sekali mengiktiraf etnik dalam mewujudkan sikap toleransi di antara kaum lain. Sekian, terima kasih.